Jumpa aja mak, jumpa bapa, jumpa abang, jumpa kakak, jumpa adik dalam keluarga, berlakulah dan namakan elemen kurang ajar. Misalnya mak memanggil kita tak menjawab, kurang ajar. Misalnya mak memanggil kita lambat menjawab, kurang ajar. Misalnya mak memanggil kita, mak panggil kita, Hasan, ya, apa? Jawapan itu jawapan kurang ajar. Jawapan anak durhaka. Jawapan anak yang mungkin di hadapannya nanti bila bertemu dengan Allah tertutup pintu syurga bagi dia. Atau tuan-tuan, alah saya panggil. Apa lagi mak? Apa lagi? Itu kurang ajar. Itu baru bahasa, tuan-tuan, itu baru bahasa. Kan tadi dah pergi, nak pergi lagi ke? Kurang ajar. Suruhlah Din tu pergi, suruh Din tu. Asyik kita aja pergi. Din, kan Din tu, nampak Din tu. Masih tidur lagi Din tu. Begitu cakap dengan mak, kurang ajar. Ada tak tuan-tuan anak-anak kita yang mempamerkan kata-kata yang sedemikian? Pasti ada. Pasti ada. Anak kita yang mak bercakap dengan dia menggiling kepala je, giling. Kurang ajar. Bercakap dengan mak tak pandang muka mak, kurang ajar. Bercakap dengan bayah tak pandang muka ayah, kurang ajar. Bercakap dengan ayah tapi tidak memandang matanya, tidak memandang perkataannya, tidak mengangguk-anggukkan, menandakan kita faham apa instruksinya, apa perintahnya, apa arahannya, kurang ajar. Saudara, kita pula memendekkan. Ayah masih nak bercakap lagi, mak dah bercakap lagi, kita nak caw dah tuan-tuan. Kita nak lari daripada dia. Kurang ajar. Besar lagi kurang ajarnya itu. Kita nampak menunjukkan memek muka yang kita tak reda dengan nasihatnya. Kurang ajar. Inilah yang berlaku hari-hari dalam hidup kita, tuan-tuan dan puan. Dan saya nak menyebutkan tuan-tuan, tentang kurang ajar ni, anak-anak yang kurang ajar ni, tuan-tuan dan puan, dia ada 3 kategori. 3 jenis. Pertama, tuan-tuan dan puan, kurang ajar dari segi perkataan. Macam saya sebutkan tadi. Kurang ajar dari segi perkataan. Satu hari berapa perkataan. Kita bercakap, tak nak bercakap dengan mak pun kurang ajar. Tak nak lapor kepada mak pun kurang ajar. Tak nak duduk sebelah mak dan bercerita dengan mak pun kurang ajar. Tuan-tuan dan puan, Jadi, yang pertama, kurang ajar dari segi perkataan, tutur bahasa. Yang kedua, dari segi perbuatan. Perkataan, perbuatan, dan yang ketiga ialah dalam hati, bisikan hati, lintasan hati. Apa dia tuan-tuan? Apa dia? Perkataan, perbuatan, dan lintasan dalam hati. 3-3 ini adalah merupakan tempat-tempat sumber di mana berlakunya kurang ajar terhadap mak bapak. Tuan-tuan semak satu persatu anak-anak kita. Anak-anak kita semak satu persatu berlaku tak dalam keluarga yang saya katakan kurang ajar dari segi perkataan, pertuturan, kurang ajar dari segi perbuatan, dan kurang ajar dari segi lintasan dalam hati ini. Ambil perkataan. Perkataan tuan-tuan dan puan, kita menuturkan perkataan, pilihan-pilihan katanya tak sesuai dengan mak bapak. Alah, malaslah. Kurang ajar. Mak tak kerti, mak diam je lah. Kurang ajar. Mak tak tahu kan, mak tak tahu apa mak sibuk-sibuk. Apa mak sibuk-sibuk? Kurang ajar. Kurang ajar. Saudara, hal ni mak tak payah masuk campur lah. Mak tak masuk campur lah. Kurang ajar. Mak asyik nak memenangkan kakak aja. Kurang ajar. Itu bahasanya tuan-tuan. Itu bahasanya. Itu perkataan. Itu pilihan perkataan yang tidak sesuai, yang kita tuturkan kepada mak dan ayah kita. Yang bahasa-bahasa itu dilamkan, dikategorikan, tuan-tuan, dimasukkan, digrupkan
dalam bahasa-bahasa yang kurang ajar. Nantilah kurang ajar. Besoklah, besok kan boleh. Kurang ajar. Besok boleh je tu pun tuan-tuan. Boleh je macam mengejek. Besoklah, besok. Kan besok boleh. Mengejek boleh je tu. Boleh. Ada unsur mengejek. Ada unsur mempermudahkan. Ada unsur mengajuk. Ada unsur tidak redha. Tuan-tuan ya. Itu baru pertuturan bahasa yang hari-hari. Cepat. Cepatlah. Mak tembe lah. Tembe artinya perlahan. Maklumlah, mak dah tua, umur 70, badan besar sikit. Tentulah pergerakannya tuan-tuan lambat sikit. Kita gunakan bahasa apa? Tembe. No lah mak ni. Kurang ajar. Tu kasut tu. Terbalik kasut tu. Dah berpuluh tahun pakai kasut pun mak tak reti juga. Kurang ajar tuan-tuan, kurang ajar tuan-tuan, kurang ajar. Ini saya bagi contoh-contoh. Dan tuan-tuan, ambil contoh-contoh ini, tanya kepada anak, tanya kepada diri, berlaku tak dalam rumah kita? Kalau berlaku, kurang ajar tuan-tuan, kurang ajar. Budaya subculture kurang ajar. Ada dalam rumah kita. Berlegar dalam rumah kita. Okey. Nombor 2 dari segi bahasa ni, meninggi the tone of your voice, the tone ni tinggi rendah suara. Kunci kat sana tu, kat dapur tu, kat tepi, kat piring tu lah mak, kat piring tu lah tempat biasa tu. Kurang ajar. Yang pertama, perintahkan mak itu pun dah kurang ajar. Kenapa tak pergi ambil sendiri? Kenapa mesti suruh mak? Itu kurang ajar. Kenapa mesti susahkan mak? Itu kurang ajar. Kan mak ada kerja-kerja yang lain nak buat. Nak sediakan adik nak pergi sekolah, nak basuh baju, nak lipat baju, nak masak, ada yang mendidik, air masih panas lagi, nak buat air. Tapi kita suruh cari kunci pula pada mak. Kurang ajar. Saudara, itu tone suara. Tone suara kita, maknanya nada suara. Tak mau. Alah, tak nak lah. Kau ajar. Is that the way how you tell no to your mother? Kau ajar. Itu tone, itu bahasa suara. Kan? Okey. Tuan-tuan, nombor 3, bahasa-bahasa yang membentak. Mencela, mengumpat, mengkritik, menghina, mengungkit-ungkit. Itu semua kurang ajar. Kurang ajar tuan-tuan, itu kurang ajar. Itu dari segi bahasa, pertuturan, perkataan, ucapan, kalimat-kalimat yang keluar daripada mulut kita. Tiap-tiap satunya itu tuan-tuan, kalau dia menggores hati ibu bapa tuan-tuan dengar ya. Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, tangisan kedua ibu bapa termasuk kedurhakaan yang sangat besar. Tangisan ibu bapa oleh kerana perbuatan kita, kerana perkataan kita, kerana tingkah laku kita, kerana tidak hormatnya kita kepada dia, menyebabkan ibu dan ayah menitiskan air mata, itu satu kedurhakaan yang sangat besar di sisi Allah. Do not make your mother, your father cry. Don't make them cry. Jangan bagi dia menangis kerana perbuatan kita. Tuan-tuan ya. Kemudian disebutkan tuan-tuan tadi dari segi perkataan. Saya nak ringkaskan. Yang kedua dari segi perbuatan. Perbuatan, kita tak layan mak bapak kita. Mak bapak duduk sorang-sorang termenung. Kita balik kerja dan ada masa, apa salahnya kita minum dengan dia? Tapi kita tak terpanggil pun, tak terlintas dalam kepala pun, kita balik kerja, nak rehat-rehat, nak minum-minum, air kopi dah disediakan. Isteri pula tuan-tuan, sediakan air kopi, kita balik dengan goreng pisang untuk kita aja. Ayah ada nun di sebelah tu, duduk menung-menung. Kenapa tak ada satu lagi cawan untuk ayah?
Kenapa tak ada satu lagi tambahan, satu lagi, dua kali ketul pisang untuk ayah, goreng pisang untuk ayah?